yang salah, tapi seolah-olah dia pun bertekak lah, gerungang. Lepas tu saya tengok dua-dua masuk balik. Yang masuk bas, masuk kereta lah tu jalan. Sallu ala Nabi. Macam tu je. Kalau kita tengok, ini dah memang dah betul punya lah nak bergaduh kan. Tapi orang Arab ni macam tu rupanya. Diorang kalau, yelah, bagi kita ni kadang-kadang kita tengok keadaan tu bukan berbeza kan. Diorang memang, orang Arab ni dia memang kadang-kadang kalau kita tak biasa, dia bercakap memang macam tu, main lepas. Bawa cakap. Lepas tu dia sallu ala Nabi Muhammad, habis. Dah, macam tu je. Kita orang Melayu kadang-kadang dia pendam. Ni bahaya pendam. Sekali dia meletup, meledak, Allahu Akbar. Itu yang sampai boleh sebabkan berlakunya tindakan-tindakan yang di luar daripada yang normal, sampai sanggup bunuh, sampai sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak patut dan wajar. Jadi itu perbezaan kan. Jadi orang Arab Badui ni dia tarik selendang Rasulullah SAW sehingga menampakkan bekas. Jadi kalau sahabat, lebih-lebih lagi Sayyidina Umar ni, dia adalah orang yang sangat-sangat tegas. Dia tak boleh tengok orang merendah-rendahkan, orang mempermainkan dan orang memperlekehkan baginda Nabi SAW. Dia memang tak ada jalan lain, dia akan ambil tindakan yang drastik. Dia kalau Sayyidina Umar, ya Rasulullah biar aku habiskan. Itu je Sayyidina Umar. Sebab apa? Sebab dia memuliakan dan menghormati, dan juga dia mengetahui kemuliaan dan kedudukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia dah tarik tu, mari dia berlaku kasar kepada Rasulullah. Kemudian apa dia cakap lagi? Kemudian Arab Badui itu berkata, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suruhlah pegawaimu memberikan kepadaku akan harta Allah yang ada di sisimu. Dia boleh cakap macam tu pula. Dia kata, ya wahai Muhammad, ya wahai Muhammad, ya Rasulullah, suruhlah pegawaimu berikan harta yang ada itu pada sisi engkau, bagi kepadaku. Memang agak kasar lah dan biadab kan. Sedangkan dia berkata kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Dan kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajar dan memperingatkan kepada umat Islam dalam surah Al-Hujurat, bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan dan juga pengajaran dan adab kepada umat Islam, bagaimana mereka perlu berkelakuan yang baik dan perlu beradab dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Hujurat.
Juzuk yang ke-26 yang Allah SWT cerita dalam tu bagaimana adab dengan Rasulullah, bagaimanakah kita berhadapan dengan sesuatu berita yang kita dapat, yang ayat yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu, tu tabayyun, kita meneliti dan kita memeriksa segala berita yang kita dapat sebelum kita sebarkan kepada orang lain. Dalam ayat tu kemudian Allah SWT menyatakan lagi bagaimanakah umat Islam ni bersedaru dan kita perlu kena, maknanya memperelokkan hubungan. Kalau ada saudara-saudara kita yang bertelingkah dan berselisih, maka Allah mulakan ayat ataupun dalam surah Al-Hujurat ini dengan apa ayat dia? Allah memperingatkan kepada orang-orang yang beriman, Bismillah. Ayat dia, Allah memperingatkan kepada orang-orang yang beriman, Bismillahirrahmanirrahim.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا شفيعنا ذخرنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين حوض المرسلين إلهام الملائكة المقربين بسيدنا مولانا محمد الأمين. اللهم يا عليم علمنا بحقائق العلم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس على مسع المكامل يا رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي خص بيب المصطفى بعظم الشمائل والصلاة والسلام على من جعله الله إليه أقرب الوسائل سيدنا محمد المنؤوت في الكتاب الكريم. يقال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله العلام وأصحابه بنور التمام. أما بعد. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Yang saya hormati, lagi dimuliakan yang berusaha, Datuk Pengerusi serta seluruh barisan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, kepada Al-Fadil Tuan Imam Bilal dan seterusnya, kepada seluruh sidang para jamaah muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan kita semua pada satu tempat yang paling mulia di atas dunia ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pujian dan juga penghormatan, pengiktirafan kepada mereka-mereka yang sentiasa mengimarahkan masjid-masjid seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, telah berfirman, hanya senya orang-orang yang mengimarahkan masjid-masjid, ya inilah tempat di mana di dalamnya kita membesar dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah SWT menyatakan orang-orang yang mengimarahkan masjid ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
beriman kepada hari akhirat, dan mereka melaksanakan, mendirikan solat, dan mereka menunaikan zakat, dan mereka tidak takut hanya melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ciri-ciri ini, maka Allah Subhanahu wa taala, maka moga-moga mereka ini adalah orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ianya diperkuatkan lagi oleh hadis sabdaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu ila al-masajid fashhadu lahu bil iman," atau kama qala. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau melihat kepada seorang lelaki yang sentiasa berulang-alik ke masjid, maka kata baginda Nabi SAW, bersaksilah oleh kamu semua kepadanya, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka moga-moga insya-Allah dengan kita berada dalam masjid ini dan kita berazam dan berusaha agar kita terus istiqamah untuk kita mengimarahkan masjid ini, melakukan amal ibadah kepada Allah, moga-moga insya-Allah kita nanti akan dibangkitkan di hari akhirat kelak sebagai mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersama-sama telah dipertemukan di dalam satu tempat yang mulia dan juga dalam majlis yang mulia, iaitulah tidak lain dan tidak bukan majlis ilmu, majlis yang mana kita bersama-sama, maknanya menyebut, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama membaca hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita saling ingat mengingati di antara kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu bermanfaat dan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersama-sama dapat menyambung kembali muzakarah kita di dalam kita membicarakan, membaca himpunan 40 buah hadis berkenaan dengan akhlak yang mulia. Dan ini adalah merupakan satu perkara yang amat penting, walaupun kita telah maklum dan kita sedia mengetahui betapa pentingnya akhlak itu menjadi perhiasan di dalam kehidupan kita. Kerana kalau kita lihat seperti mana yang sedang kita berada pada zaman ini, maka apa yang telah diberikan peringatan oleh baginda Nabi SAW, ianya sedang kita lihat dan kita lalui pada ketika ini. Jadi kerana itu, moga-moga insya-Allah dengan hadis yang sama-sama kita baca ini yang menggambarkan bagaimanakah ataupun pesanan dan peringatan daripada baginda Nabi SAW ini mampu akan menjadi pegangan dan panduan di dalam kehidupan kita. Kerana sesungguhnya untuk kita melakukan kebaikan, tempoh dan waktu yang diterima hanyalah semasa kita berada di atas dunia ini. Apabila kita telah meninggalkan dunia ini, apabila kita mati saja, maka tidak akan ada lagi, kita tidak diberikan kesempatan dan peluang untuk kita melakukan kebaikan. Dan itulah yang telah diperingatkan oleh Allah, buatlah kebaikan, jadilah hamba yang saleh. Maka seperti mana yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagaimana ada di kalangan manusia yang semasa hidupnya mereka tak nak buat kebaikan, tak nak melakukan amal saleh, tidak memberikan sedekah, tidak memberikan infak dan juga sebagainya, tetapi apabila mereka mati barulah mereka meyakini, dan pada ketika itu mereka ingin diberikan peluang untuk kembali walaupun sebentar untuk mereka melakukan kebaikan dan amal saleh, maka tidak berguna lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Munafiqun, dalam ayat-ayat yang akhir itu, Allah memperingatkan supaya kita buat kebaikan, buatlah infak, buatlah maknanya benda-benda yang memberikan manfaat dan kebaikan kepada kita. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, lebih-lebih lagi kita telah pun berada pada pertengahan dalam bulan Rajab. Tak lama lagi kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini adalah bulan Rajab, di antara salah satu bulan-bulan haram
dan juga lepas bulan Rajab kita akan bertemu dengan bulan Syaban. Lepas bulan Syaban maka kita akan memasuki dan bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia. Moga-moga kita berdoa mohon kepada Allah, ya Allah kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, kesihatan dan juga diberikan insya-Allah keberkatan umur kepada kita. Moga-moga insya-Allah kita diberikan nikmat dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat berpuasa dan beramal ibadah di bulan Ramadan yang akan mendatang nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan sama-sama sambung kembali pengajian hadis kita di dalam kita membicarakan tentang himpunan 40 buah hadis akhlak yang mulia. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan bincangkan hadis yang ketiga, iaitu pemaaf, sifat pemaaf. Dan ini di antara sifat yang sangat sukar untuk kita amalkan, untuk kita zahirkan. Dan kalau kita lihat pada hari ini, ada di kalangan kita yang sukar untuk nak memaafkan. Dan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya baca hadis ini, saya nak bawa beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang menyentuh tentang sifat kemuliaan dan ganjaran bagi mereka-mereka yang mampu untuk menjadi orang-orang yang memaafkan kesalahan orang yang melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Bukan mudah. Yang sidang para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nak memaafkan orang dalam keadaan kita tahu orang tu melakukan salah kepada kita dan telah pun terang dan jelas, dan kita mengetahui orang itu buat salah dan dia berada dalam keadaan dia tak mampu untuk mempertahankan diri. Maka bagaimanakah respon dan tindak balas kita dengan mereka? Allahu Akbar. Kita lihat bagaimana sifat pemaaf, pengasih yang ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Memang tak mampu kita nak mengikut baginda, tetapi kerana itu kita perlu kena sentiasa baca dan perlu kita kena sentiasa mengingatkan di antara kita. Bagaimana apa yang kita lalui pada hari ini memang kadang-kadang menjadi satu perkara yang kita ingat, sesuatu perbuatan yang dilakukan kepada kita, pengkhianatan, dan juga ada orang yang mempermainkan kita, ada orang yang mendustakan kita, ada orang yang mengatakan perkara-perkara yang tidak sepatutnya tentang diri kita kepada orang lain. Bagaimanakah kita nak berhadapan? Kita nak memaafkan mereka. Allahu Akbar. Jadi Allah SWT berfirman, sebelum saya baca hadis, ada 3 ayat yang Allah Subhanahu wa taala sentuh berkenaan dengan ganjaran dan kemuliaan orang yang memaafkan kesilapan ataupun kesalahan orang yang melakukan keburukan dan kejahatan kepadanya. Antaranya Allah SWT firman dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan bersegeralah kamu kepada mendapat keampunan daripada Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Maka Allah SWT memerintahkan supaya kita bersegera dan kita maknanya cepat-cepat untuk nak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berita gembira, maknanya orang-orang ini akan diberikan nikmat syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Apakah sifat orang-orang yang bertakwa itu? Maka Allah menyatakan lagi, iaitu orang yang menafkahkan hartanya di waktu senang maupun susah, maknanya buat kebaikan.
dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan kita berlebihan, dalam keadaan kita memerlukan, kita berikan, infakkan harta kita. Siapa lagi? Dan orang yang menahan kemarahannya. Maksudnya dia marah tetapi dia menahan kemarahannya. Dan siapa lagi? Dan wal afina 'anil nas, dan yang memaafkan kesalahan orang. Ini termasuk orang-orang yang memaafkan. Sifat pemaaf itu adalah sifat ahli syurga, dan orang-orang yang suka memaafkan ini, maka itulah antara ciri-ciri mereka-mereka yang akan mendapat nikmat syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan lagi, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian di antaranya lagi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Ali Imran juga, dalam ayat 159, Allah SWT menyatakan, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadwan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang bermaksud, maka disebabkan rahmat daripada Allah, engkau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Iaitu kita lihat bagaimanakah sifat akhlak baginda yang berlemah lembut, walaupun terhadap orang-orang yang berlaku kasar, berlaku biadab kepada baginda, tetapi baginda membalas dengan kebaikan dan juga dengan doa yang baik. Kerana apa? Kerana rahmat dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan lagi, sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Jadi Allah SWT memperingatkan baginda, maknanya kita dalam sesuatu ni, kita nak menarik orang tak boleh dengan cara yang keras, tak boleh dengan cara yang kasar. Bukan tak boleh, tetapi ia mengikut kepada situasi dan keadaan. Kalau dalam perang tak boleh lah, tapi maknanya dalam kita melihat kepada kedudukan sesuatu situasi dan keadaan. Maknanya kita kalau sentiasa bersikap bengis, kasar, keras hati, maka orang akan jauh daripada kita. Tetapi kita lihat bagaimana sifat dan akhlak baginda Nabi SAW. Nabi SAW tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir musyrikin, kemuncaknya ketika mana Nabi SAW berjaya menguasai kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Di situ terserlah dan zahir bagaimanakah kelembutan dan sifat pemaaf baginda Nabi SAW. Allahu Akbar. Ini memang kalau kita lihat hari ini kan, kadang-kadang sedih kita dengan perkara-perkara yang berlaku, bagaimana di kalangan segelintir umat Islam yang hilang perasaan belah kasihan, kasih sayang yang ada dalam diri mereka. Mereka sifat dendam dan juga sebagainya, sehingga berlaku kita lihat perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Kerana apa? Kerana apabila seseorang Islam itu dalam hati mereka tidak ada sifat pemaaf dan ada sifat dendam dan juga sebagainya, maka kita lihat akan berlakulah kerosakan dan juga perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku yang kita lihat dan alami pada hari ini. Maka Allah SWT menyatakan lagi, kerana itu maafkanlah mereka, pohonlah keampunan bagi mereka dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad untuk melakukan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kemudian lagi satu ayat dalam surah Asy-Syura ayat ke-40, dan Allah SWT menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Yang bermaksud, dan
balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Maknanya apa? Kita dalam Islam ada disebut sebagai qisas, maknanya pembalasan. Dalam awal surah Baqarah disebut tentang maknanya pembalasan. Kalau melakukan sesuatu kezaliman, maka dibalas setimpal dengan apa yang dilakukan. Sebab itu kalau hukum qisas ni maknanya kalau kita ada melakukan sesuatu yang memberikan contohnya kecederaan kepada saudara, maka dia bawa kepada qadi, maka boleh balas balik mengikut setara mana kecederaan dan juga apa yang dilakukan itu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tetapi sesiapa yang orang buat jahat kepada dia, orang buat tak baik kepada dia, maka dia mengambil sikap memaafkan dan berbuat baik dan tidak mengambil tindakan terhadap kejahatan yang dibuat kepada dia, maka dia akan mendapat ganjaran. Allah akan kurniakan ganjaran yang setimpal kepada dia. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang yang zalim. Ini antara ayat-ayat ya Allah SWT berfirman berkenaan dengan sifat orang yang suka memaafkan. Jadi moga-moga insya-Allah walaupun benda ni kita dah maklum, kita dah faham, kita dah tahu. Benda yang mudah faham, maaf, pemaaf, kita dah tahu. Tetapi bagaimana kita nak implement, bagaimana kita nak jadikan ia sebagai perhiasan dan juga akhlak yang menghiasi kehidupan kita. Sentiasa kita cuba dan berusaha untuk menjadi orang yang pemaaf seperti mana yang diajarkan dan ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang ketiga, pemaaf. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam burdun najraniyun ghalidhul hashiyah faadrakahu a'rabiyun fajabadhahu biridaihi jabdhatan shadidah fanadhartu ila safhati atiqin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad atharat biha hashiyatul burdi min shiddati jabdhatihi thumma qala ya Muhammad مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء متفق عليه. Artinya daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah aku, iaitu kata Anas radhiyallahu anhu, kata dia, adalah aku pada satu hari berjalan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda ketika itu memakai selendang buatan Najran yang kasar di tepinya. Dia pakai selendang burdah ataupun ridak yang biasa kadang kita pakai itu kan. Maknanya dia kegunaan dia bila nak solat tu kan, jadi hampar je lah. Itu kegunaan dia. Jadi zaman dahulu tidak sama macam zaman kita pada hari. Alhamdulillah, dengan pelbagai nikmat dan anugerah dan juga pelbagai maknanya apa kegunaan ataupun benda-benda yang moden pada hari ini, alhamdulillah, dengan kita ada kapet dan juga sebagainya yang memberikan keselesaan kepada kita. Tetapi kalau kita lihat bagaimana bentuk ataupun keadaan di Masjid Nabawi pada zaman baginda Nabi SAW sangatlah jauh seperti Masjid Nabawi pada hari ini. Jadi bila pakai benda tu, maknanya bila kita nak solat mudah, kita hamparkan saja dan boleh menjadi tempat untuk kita sujud. Jadi Nabi SAW pakai maknanya kain atau pakai selendang ni buatan Najran yang kasar. Maknanya bukan buatan elok, maknanya kasar. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Arab Badui ni orang yang berada duduk di kampung-kampung kan, ataupun disebutkan sebagai orang-orang yang
dalam istilahnya mereka yang mendiami mereka adalah orang yang suka berpindah randah. Orang-orang Arab Badui yang mereka punya kelakuan ni tak sama, mereka agak kasar, orang-orang Arab Badui. Jadi kata Anas, tiba-tiba datang seorang Arab Badui lalu menarik selendang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan kuat. Kata Anas, Arab Badui itu datang, dia tarik kain selendang Rasulullah tu dengan kasar. Adalah maknanya selendang tu dia kasar, dan bila ditarik maka memberikan kesan kepada leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, dia melihat kejadian itu dan dia menceritakan, dia kata apa? Aku melihat pada batang leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesan tepi selendang tersebut, kerana Arab Badui itu telah menariknya dengan kuat. Jadi dia rentap, dia tarik, sehingga kata Anas, aku nampak kesan di batang leher, di leher baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya memang agak kasar lah. Jadi kalau kita lihat perilaku dan juga macam kita pun dekat Malaysia ni kan, kita ada banyak maknanya bangsa ataupun negeri kan, ada orang Kedah cara macam ni, kalau orang Melaka cara macam ni kan. Jadi kadang-kadang kesesuaian bila kita berada pada satu tempat, kadang-kadang mungkin orang tu tengok cara kita. Kalau kita lihat orang Arab ni macam tu, kadang-kadang kalau kita yang mungkin kali pertama kita pergi ke Mekah kan, kita mendengar kadang-kadang orang Arab ni bercakap macam seolah nak bergaduh. Saya pengalaman dulu masa pernah pergi Mesir tahun 2001 kan. Masa tu kita masih lagi umur bawah 20-an, pergi tilawah di negara Mesir tahun 2001. Jadi kebetulan kami naik bas lah, macam kalau kita kat Malaysia ni buat majlis musabaqah antarabangsa kan, peserta-peserta itu naik bas dan mendapat pengawalan dan juga menjadi tetamu negara. Saya ingat lagi bila kita naik bas tu, tahulah kat Mesir tu kan, dekat ibu negara tu, dia orang tak kisah pun, main belasah je kan, lampu merah ke lampu apa, dia jalan je. Saya ingat lagi. Kemudian aksiden dengan kereta bas yang kita naik ni, tiba-tiba saya tengok dia orang dah pampung macam dah nak bergaduh lah. Dia yang perempuan ni keluar ni, yang pemandu bas ni, saya tak tahu siapa yang salah, tapi seolah-olah dia pun bertekak lah, gerung-gerung. Lepas tu saya tengok dia masuk balik, yang masuk bas, masuk kereta lah tu jalan, sallu ala Nabi. Macam tu je. Kalau kita tengok, ini dah memang dah betul punya lah nak bergaduh kan. Tapi orang Arab ni macam tu rupanya. Diorang kalau bagi kita ni, kadang-kadang kita tengok keadaan tu bukan berbeza kan. Diorang memang, orang Arab ni dia memang kadang-kadang kalau kita tak biasa, dia bercakap memang macam tu, main lepas mau cakap. Lepas tu dia sallu ala Nabi Muhammad, habis dah macam tu je. Kita orang Melayu kadang-kadang dia pendam. Ni bahaya pendam. Sekali dia meledak, Allahu Akbar. Itu yang sampai boleh sebabkan berlakunya tindakan-tindakan yang di luar daripada yang normal, sampai sanggup bunuh, sampai sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak patut dan wajar. Jadi itu perbezaan kan. Jadi orang Arab Badui ni dia tarik selendang Rasulullah SAW sehingga menampakkan bekas. Jadi kalau sahabat, lebih-lebih lagi Sayyidina Umar ni, dia adalah orang yang sangat-sangat tegas. Dia tak boleh tengok orang merendah-rendahkan, orang mempermainkan dan orang memperlekehkan baginda Nabi SAW. Dia memang tak ada jalan lain, dia akan ambil tindakan yang drastik. Dia kalau Sayyidina Umar, ya Rasulullah biar aku habiskan. Itu je Sayyidina Umar. Sebab apa? Sebab dia memuliakan dan menghormati, dan juga dia mengetahui kemuliaan dan kedudukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia dah tarik tu, dia berlaku kasar kepada Rasulullah. Kemudian apa dia cakap lagi? Kemudian Arab Badui itu berkata, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suruhlah pegawaimu memberikan kepadaku akan harta Allah yang ada di sisimu. Dia boleh cakap macam tu pula.
Dia kata, ya wahai Muhammad, ya Rasulullah, suruhlah pegawaimu berikan harta yang ada itu pada sisi engkau, bagi kepadaku. Oi, memang agak kasar lah dan biadab kan. Sedangkan dia berkata kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Dan kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajar dan memperingatkan kepada umat Islam dalam surah Al-Hujurat, bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan dan juga pengajaran dan adab kepada umat Islam, bagaimana mereka perlu berkelakuan yang baik dan perlu beradab dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Hujurat juzuk yang ke-26, yang Allah SWT cerita dalam tu bagaimana adab dengan Rasulullah, bagaimanakah kita berhadapan dengan sesuatu berita yang kita dapat, yang ayat yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Tabayyun, kita meneliti dan kita memeriksa segala berita yang kita dapat sebelum kita sebarkan kepada orang lain. Dalam ayat tu kemudian Allah SWT menyatakan lagi bagaimanakah umat Islam ni bersaudara dan kita perlu kena, maknanya memperelokkan hubungan. Kalau ada saudara-saudara kita yang bertelingkah dan berselisih, maka Allah mulakan ayat ataupun dalam surah Al-Hujurat ini dengan apa ayat dia? Allah memperingatkan kepada orang-orang yang beriman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Kemudian Allah sebut apa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Nampak? Allah SWT memperincikan. Allah SWT memberikan panduan dan pengajaran. Jangan kamu melebihi, jangan kamu melebihkan, mendahului apa yang telah dinyatakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan kemudian Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat suara kamu lebih daripada suara Nabi. Nampak? Ini bukan dia angkat suara, dia maknanya menarik, dan dia berlaku kasar, dan dia seolah-olah menyuruh dan juga memerintahkan baginda Nabi SAW. Oi, memang kalau Sayyidina Umar dekat situ memang dah habis dah Arab Badawi tu. Sayyidina Umar tak ada kat situ je. Nampak? Dia dah rentap tarik sampai berkesan leher Rasulullah, dan dia pula perintahkan Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, suruhlah pegawai engkau berikan harta yang ada pada sisi engkau kepadaku. Itu antara apa yang dilakukan oleh Arab Badui tadi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah respon, apakah tindak balas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tadi? Apa Rasulullah SAW jawab? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh ke arahnya. Nabi tengok kepada Arab Badui tadi yang rentap selendang Rasulullah sampai berbekas kat leher, dan kemudian dia pula maknanya menyuruh Rasulullah, memaksa Rasulullah, suruh maknanya para sahabat yang menjaga Baitul Mal supaya menyerahkan harta kepada dia. Maka lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh ke arahnya sambil baginda tersenyum. Allahu Akbar. Memang hebat kan? Memang layaklah baginda itu digelar sebagai Rasulullah, digelar sebagai Khatamul Anbiya, penutup kepada Nabi-Nabi dengan Rasul-Rasul, kerana baginda tidak menunjukkan sikap marah dan bengis seperti mana ayat Al-Quran yang saya baca tadi. Maka Nabi SAW senyum, lalu baginda menoleh ke arahnya kepada orang Arab Badui tadi sambil baginda tersenyum dan menyuruh pegawainya, iaitu para sahabat yang diberikan amanah untuk menjaga harta dan juga keperluan baginda Nabi SAW,
memenuhi kehendak Arab Badui itu. Itulah maknanya apa? Tindak balas dan respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, nak menunjukkan bagaimana sifat pemaaf Rasulullah, yang mana memang benarlah seperti mana yang dinyatakan, wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, kana khuluquhu al-Quran wa syimatul ghufran. Memang adalah baginda Nabi SAW ni seelok-elok, secantik-cantik daripada segi apa? Ahsanan nas, seelok-elok manusia daripada segi apa? Khalqan, daripada segi penciptaan tubuh baginda, wajah baginda, dan juga apa yang ada pada diri baginda Nabi SAW itu, dan juga wa khuluqa, dan juga akhlak baginda Nabi SAW. Kana khuluqu al-Quran, dan adalah akhlak baginda itu seperti Quran. Seperti ini orang bertanya kepada Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Maka dinyatakan kana khuluqu al-Quran. Memang benar. Daripada apa hadis ini, memang benarlah zahir bagaimanakah sifat pemaaf yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Keterangan apa yang disebutkan dalam hadis ini merupakan sebahagian daripada sifat pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda selalu memaafkan orang yang menyakitinya, walaupun baginda mampu untuk membalas tindakan orang tersebut. Memang Nabi begitu. Dan lagi satu kita lihat, baginda Nabi SAW ini, apabila sesuatu yang bersangkutan dengan diri beliau, maka baginda akan berlapang dada dan baginda akan sentiasa memaafkan. Itulah sifat baginda. Tetapi apabila hak dan juga kehormatan agama dipermainkan, maka bagindalah orang yang paling awal bangun untuk mempertahankan dan untuk nak membela kebenaran itu. Fa idza dhayya haqqullahi ta'ala lam yaqum ahadun li ghadabihi. Maka apabila dipermainkan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya agama dipermainkan, kehormatan agama dan sebagainya, maka tidak ada orang yang paling, maknanya apa, bersungguh-sungguh untuk bangun mempertahankan melainkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kita lihat pada hari ini kan, apabila ada Islam dipermainkan, Islam dipersendakan, Al-Quran diperlekehkan, dan juga ada perkara-perkara yang maknanya apa, dipermainkan ataupun diperkecilkan dan juga sebagainya, kita sebagai umat Islam perlulah bangun untuk mempertahankan kesucian dan kemurnian Islam. Jadi hari ini alhamdulillah kita dah dapat nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah, kita bersama-sama dapat mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya tanpa ada halangan, tanpa ada sekatan. Alhamdulillah. Maka marilah kita bersama-sama menjaga nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih lagi kita nak semakin menghampiri bulan Ramadan yang mulia. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan taufik dan hidayah kepada kita semua agar kita dapat bersungguh-sungguh insya-Allah untuk kita memperlipat, untuk kita melipat gandakan amal ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan hadis yang sama-sama kita baca tadi, sifat pemaaf, jadi moga-moga insya-Allah kita berdoa kepada Allah agar Allah SWT mengurniakan petunjuk kepada kita semua, dan agar kita dapat menjadi orang-orang yang ada sifat pemaaf seperti mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak mampu nak menandingi sifat pemaaf baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
tetapi kita cuba untuk berusaha ke arah itu, maka itu pun adalah merupakan satu kejayaan insya-Allah. Seperti mana kata para hukama, inna tashabbuha bil kirami falah, sesungguhnya kita berusaha untuk menjadikan diri kita, sifat diri kita, akhlak seperti baginda, pemaaf seperti baginda, itu adalah merupakan satu kejayaan. Jadi moga-moga Allah SWT mengurniakan taufik hidayah kepada kita semua agar kita dapat menjadikan pemaaf ini sebagai sifat di dalam diri kita, dan moga-moga insya-Allah kita sentiasa dikurniakan dengan taufik dan daya oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba rasulik. Allahumma ihdina bihuda waj'alna mimman yusaru fi ridaka wa la tuwallina wa la siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.